Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah dan keberkatan Allah ke atas semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung, sebaik-baik Nabi, si mulia Nabi dan juga Rasul, Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina, Nabi kami, pemberi syafaat kami, kekasih hati kami, sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita telah memulakan majlis kita dengan zikrullah, kan? Lebih kurang 10 minit kita zikrullah dengan kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang membawa maksud Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah maha perkasa. Jadi Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, zikir yang kita mulakan dengan memuji Allah tadi mengandungi maksud yang begitu mendalam yang telah kita jelaskan dalam pengajian terdahulu melalui kitab Riyadhus Shalihin. Okey, kepada siapa yang baru hadir dalam kuliah di bulan Ramadan ini, iaitu Tadabbur Juzuk 30. Untuk makluman, kita dah 2 tahun dah, setiap pagi jam 7, kita ada kuliah berkitab menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Maksudnya Taman Orang Soleh. Jadi, perbahasan tentang kehebatan, kemuliaan, fadilat, kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar telah dijelaskan berulang kali dalam kuliah. Kerana di sana ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang 4 kalimah yang begitu hebat ini. Yang dikira setiap kalimah itu, setiap kali kita baca, diberikan pahala bersedekah. Dan dia akan mengampunkan dosa-dosa kita, akan mengangkatkan darjat-darjat. Sebab itu ada satu sabda Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, Nabi SAW bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Pahalanya ketika mengungkapkan kalimah subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Tu apa sekalian, manusia tak pernah akan sampai ke langit. Langit tempat tinggalnya para nabi, para malaikat dan sebagainya. Jadi Masya Allah, betapa Allah ini maha pemurah, Allah ini sangat sayang dan sangat suka apabila hambanya memujinya dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka akan dikurniakan dengan sebutan yang seringan itu, namun pahala yang sangat berat. Dengan kalimah yang sekecil itu, namun ganjarannya begitu besar. Dunia dan isinya memenuhi antara langit dan bumi. Jadi tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah, tatkala kita berzikir menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, macam dalam setiap kali solat tasbih, itulah zikirnya. Masya Allah, hadirkanlah hati bersama-sama. Jangan zikir pada lidah saja, bukan pada fikiran saja, tapi paling utama zikrullah itu adalah terletak pada hati yang mengingati Allah. Macam kita ingat pada orang yang kita rindu, yang kita sayang, kadang kita diam je, tapi hati ni sedang rindu. Kita tak akan sebut fikiran saya sedang rindu. Kita akan cakap, hati ni rindulah, rindunya hati ni. Hati ni rindulah dekat arwah ayah, contoh kan. Rindu tu kita tahu perasaan terletak di hati. Fikiran, apa kita fikir terletak pada akal. Tapi perasaan terletaknya di hati. Perasaan, sayang, rindu, belas kasihan, subhanallah. Jadi antara cabaran kita bila zikrullah adalah untuk mengingati Allah di hati. Menyebut Allah dengan lidah.
berfikir tentang Allah dengan akal, kemudian merasai perasaan cinta, rindu, taat, kasih hamba adalah pada hati. Okey, tadi kita dah zikir memuja Allah, sekarang kita berselawat. Selawat adalah satu bentuk doa kita kepada Allah supaya Allah berikan rahmat kepada Nabi. Balasannya Allah akan berikan rahmatnya 10 kali ganda pada kita. Kita kena faham kan, konsep selawat ini adalah satu doa dan permohonan kita kepada Allah supaya Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perbuatan kita mohon rahmat Allah ke atas Nabi, Allah akan balas 10 kali ganda kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa maksud Allah berselawat kepada kita? Allah berikan rahmat kepada kita 10 kali. Apa maksud rahmat Allah? Semua apa yang kita ingin, apa yang kita mahu, apa yang kita mahu, apa yang kita mahu dan apa yang kita perlu. Semua terkandung dalam rahmat Allah. Tak semua yang kita perlu kita mahu, tapi kita perlu, Allah beri. Tak semua yang kita mahu kita perlu, kan? Padahal tak perlu pun, tapi memang kita nak, Allah beri juga. Masya Allah. Allah Maha tahu apa yang kita perlu, walaupun kita tak tahu, Allah beri. Kadang Allah beri dengan cara yang sedih, kecewa dulu, lepas baru kita faham rupanya kejadian yang buruk itu ada kebaikannya. Boleh faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Allah dengan rahmatnya memberikan apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu. Kita mahu syurga Allah kan? Dengan rahmat Allah. Kita nak bahagia kan? Dengan rahmat Allah. Kita nak tenang, kita nak rizki, kita nak sihat, kita nak kuat, dengan rahmat Allah. Subhanallah. Sebab itu kita selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Rahim. Rahman, Rahim. Ya, semua itu berkaitan dengan perkataan rahmat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, apa maksud selawat? Selawat adalah permohonan doa kita kepada Allah. Allahumma, ya Allah, salli ala, rahmatilah ke atas Sayyidina Muhammad SAW, ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Ustazah, tapi ada selawat tak ada Allahumma. Tak ada pun ya Allah tu. Allahumma maksudnya ya Allah, tapi dia bermula dengan sallallahu alaihi wasallam. Samalah maksud. Encik sila. Encik tak apalah. Ya. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sama, sallallahu alaihi wasallam itu maksud sallallahu ya Allah, rahmatilah ya Allah alaihi wasallam, ke atasnya iaitu Nabi Muhammad wasallam, dan sejahtera ke atasnya. Faham dah konsep tu? Bila kita mohon Allah memberikan rahmat kepada Nabi, Allah akan balas 10 kali rahmat. Kalau sekali. Kalau 10 kali, bermaksud 100 kali Allah beri rahmat. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat, tuan-puan, adik-adik, muslimin muslimat, untuk kita sama-sama menjemput rahmat Allah di awal pagi 11 Ramadan. Sama-sama kita menjemput dan melakukan satu amalan untuk mendapat rahmat Allah. Subhanallah, kita akan selawat sama-sama lebih kurang 10 kali, dan selawat yang kita akan selawatnya adalah selawat Malaikat Jibril. Walaupun dia sangat simple dan telah dijadikan nasyid dan alunan, tapi adalah salah satu bentuk selawat yang sempurna. Salah satu bentuk selawat yang sempurna. So janganlah rasa macam pendeklah selawat ni. Mungkin baca yang Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu, ya betul, itu paling sempurna. Itu ada ranking dia yang terbaik. Tapi kalau kita baca selawat Malaikat Jibril yang dilagukan, yang dah dibiasakan sebab ia jadi mudah, anak-anak pun mudah hafal, maka itu pun dalam kategori selawat yang sempurna. Ini selawat daripada Malaikat Jibril ke atas Nabi SAW. Okey, kita sama-sama berselawat dengan hati yang sedar, dengan hati yang khusyuk. Sebelum itu, sahabat-sahabat yang telah pun hadir, alhamdulillah, tahniah.
anda berjaya lagi untuk istiqamah, untuk hadir dalam majlis zikir dan juga majlis ilmu ini, taman syurga Allah yang semata di dunia ini. Dan Alhamdulillah, subhanallah, ujung minggu cabarannya tidur. Kan, tidur selepas subuh. Sebab dah sahur, bangun awal apa semua, mengantuk. Jadi kita sama-sama berjuang, saya berjuang, tuan-puan berjuang. Berjuang dan perjuangan kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berjuang ni dan kita mengharapkan Allah melihat, dan boleh jadi kerana pengorbanan kita ni tak tidur, perjuangan kita ni, asbab ini Allah terima dan Allah berikan kita rahmatnya. Subhanallah. Sebab tak ada apa yang boleh halang kita tidur sekarang, melainkan keinginan yang kuat untuk hadir majlis ilmu. Subhanallah. Bukan kata tidur tu salah, tetapi antara tidur dengan melakukan ibadah tidak ada tandingannya lah. Hadir majlis ilmu ibadah yang sangat besar. Sangat besar. Sampai Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka para malaikat menaunginya dengan sayapnya. Dan para binatang yang berterbangan, yang berada di dalam lautan, yang melata di daratan, mendoakan pengampunan untuknya. Masya Allah. Sebab itu mencabar. Ada yang dah tersenggut-senggut ni, tapi dia duduk juga kan. Dia dah tidur, dah mimpi, bangun-bangun Ustazah tak siap lagi. Tidur balik, mimpi, bangun-bangun tak siap lagi. Tak apalah, dia ikhtiar. Allah melihat usaha. Jadi sahabat-sahabat semua, kita sebarkan, boleh tekan butang share, boleh tag nama kawan, boleh kongsikan link-link dalam grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, di media sosial masing-masing. Sama-sama kita tolong menolong. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, firman Allah. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Subhanallah. Mari kita spread kebaikan, sebarkan kebaikan. Bukan sekadar hadir majlis ilmu, tetapi ilmu itu sendiri. Saya perantaraan untuk sama-sama kita menyebarkan. Masya Allah. Kalian jadi perantaraan juga. Mungkin ada orang yang hadir, asbab kalian share, maka dapat pahala yang berganda. Kita bukan dapat pahala kita seorang masuk majlis ilmu, dapat pahala boleh jadi 10 orang masuk asbab kita share. Subhanallah, alhamdulillah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, terima kasih. Sekarang kita akan sama-sama berselawat, nak menjemput rahmat Allah di awal pagi 10 kali. Okey, bersedia semua? Okey. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Saya tertinggal, tertukar, tak apalah ya. Asyraqal badru alaina. Dah last. Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya muayyad ya mumajjad, Ya imam al-qiblataini.
Okey, sama-sama semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillah. Subhanallah, terima kasih tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi. Hari ini merupakan 11 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan dengan 2 April 2023. Dan Alhamdulillah kita masih lagi hidup sehingga saat ini, masih berada di atas bumi, dan kita bakal berpindah ke bawah ataupun ke dalam bumi, ke dalam tanah. Sekarang kita sedang memijak-mijak tanah dan kita sedang menghentakkan kaki kita di atas tanah, seolahnya kita sedang memukul-mukul tanah. Betul tak? Kaki kita tu macam memukul-mukul tanah. Betul tak Encik Suami? Kan kaki tu kan kita pijak-pijak macam pukul tanah lah. Itulah tajuk surah kita hari ini yang bermaksud At-Tariq. At-Tariq. Kalau kita belajar bahasa Arab, Tariq maksud apa Encik? Tariq. Jalan, betul. Jadi At-Tariq, kenapa maksudnya adalah yang mengetuk ataupun yang memukul. At-Tariq dalam surah ini membawa maksud yang memukul ataupun yang mengetuk. Kerana jalan juga adalah diketuk. Tapi At-Tariq yang dimaksudkan. Okey, Tariq dalam bahasa Arab maksudnya jalan. Jalan itu diketuk oleh kaki. Kaki itu kan jalan diketuk-ketuk-ketuk jalan tu. Tapi bila ada alif, At-Tariq, yang diketuk adalah malam. Yang mengetuk malam. Itu maksudnya. At-Tariq maksudnya yang mengetuk malam. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita kali ini akan membacakan surah yang ke-86. Surah yang ke-86 dalam susunan Al-Quranul Karim. Ia juga surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Dan surah At-Tariq ini juga merupakan terkandung dalam juzuk Amma, dan ia berkaitan dengan masih lagi dengan berkaitan dengan hari kiamat dan rukun iman. Okey, sekarang sekejap saya nak belik, nak cari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Bermaksud subhanallah, alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita telah pun membaca berapa surah, bermula daripada surah. Okey, sekejap. Okey. Subhanallah, daripada juzuk Amma kan, kita bermula daripada surah An-Naba. Kita dah selesai baca tadabbur surah An-Naba, kemudian surah An-Nazi'at. An-Naba berita penting, amma yatasaalun anin naba'il azim. Okey, sebab itu dinamakan juzuk Amma daripada surah An-Naba, iaitu surah yang terakhir dalam juzuk 30. Kita dah tadabbur, dah jelaskan dah panjang lebar tentang surah An-Naba, penjelasan tentang Makkiyah, Madaniyah, macam-macam. Okey, surah yang pertama kita dah selesai, iaitu surah An-Naba. Surah yang kedua iaitu surah An-Nazi'at, maksudnya para pencabut. Siapa para pencabut ni? Merujuk kepada para malaikat. Surah yang ketiga iaitu surah Abasa, Abasa wa Tawalla. Okey, surah Abasa iaitu yang bermaksud dia bermasam muka. Kisah ini merakam bagaimana Rasulullah bukanlah masam muka macam kita, wallah alam, maksudnya tidak senyum kepada seorang si buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Masya Allah. Dan kisahnya sangat menarik. Kita dah share dah masa live pada Ramadan hari ketiga. Jadi siapa yang baru hadir hari ini nak dengar semua penjelasan tu, boleh kembali semula. Boleh lihat live kita sebelum ini. Ada di banyak media sosial kita. Okey, itu surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Okey, kemudian surah yang keempat itu surah At-Takwir. At-Takwir maksudnya penggulungan. Apakah yang digulung? Iaitu matahari yang digulung. Masya Allah. Okey, itu surah yang keempat.
Kemudian kita dah selesai surah Al-Infitar, iaitu membawa maksud terbelah langit, surah yang terbelah langit. Kemudian kita pun dah selesai surah Al-Mutaffifin, orang yang curang dalam berjual beli, surah yang ke-6, orang yang curang dalam berjual beli. Kemudian kita dah selesai surah Al-Insyiqaq yang bermaksud terbelah langit, surah yang ke-7. Kemudian semalam kita bincang tentang surah Al-Buruj, iaitu surah yang ke-8. Surah Al-Buruj iaitu surah yang ke-8, surah Al-Buruj. Dan hari ini adalah merupakan surah yang ke-9, iaitu surah At-Tariq. At-Tariq, ada alif di situ, At-Tariq, surah yang ke-9. Jadi alhamdulillah tuan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita akan sama-sama membacakan surah At-Tariq sekarang. Ia merupakan surah yang ke-9 Tadabbur juzuk 30 yang bermula pada 1 Ramadan. Kepada siapa yang baru hadir, selamat datang kepada perkongsian bersama dengan saya, Ustazah Asma binti Harun. InsyaAllah pada perkongsian kali ini, kita akan sama-sama tadabbur juzuk 30, surah yang ke-9, bukan surah yang ke-9 daripada belakang, setelah 8 surah yang kita sebutkan tadi. Subhanallah, insyaAllah di hujung perkongsian ini, kita akan sama-sama mendapat kefahaman, meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan dan menambahkan amalan. Kesan daripada kita memahami kesan daripada kita memahami, dan juga kesan daripada kita melaksanakan tuntutan Allah terhadap kita. Apa kewajipan kita? Iaitu menuntut ilmu, beriman kepada rukun iman yang ke-6, iaitu beriman kepada hari kiamat. Dalam beriman, untuk ada iman dan kepercayaan kepada hari kiamat, mesti menempuh jalan ilmu. Bila ada ilmu, baru timbul keyakinan, barulah timbul kepercayaan yang kukuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Semua perkara pun tuan-puan sekalian, walaupun kita nak masak, masa first dulu kita nak pegang kuali, first nak letak minyak, perasan tak? Masa first kita belajar dulu, nak tuang minyak banyak mana pun kita tak confident. Tapi daripada ilmu, contohlah mak kita nak bantu kita supaya mudah nak beri anggaran. Kalau nak goreng telur, tak nak melekat, letaklah dalam 2 sudu minyak. Nampak tak? Daripada pengetahuan tu, kita ada rasa keyakinan nak buat. Kalau nak anggar, kalau mak kata anggar-anggar, kali pertama tak reti nak anggar. Walaupun nampak macam tu kan. Jadi bila dah buat berapa kali, ilmu itu bertambah. Bila diamalkan, lama-lama, macam tu ya, tutup mata, okey, siap. Jadi keyakinan, bila untuk dapat keyakinan buat sesuatu walaupun perkara kecil, mesti dimulai dengan sedikit ilmu pengetahuan, kemudian diamalkan dan keyakinan itu bertambah. Maka begitulah perihal hari akhirat. Tak boleh lari daripada laluan ilmu, kemudian akan datang keyakinan yang bertambah. Jadi ini adalah kewajipan bagi kita mencari ilmu tentang hari kiamat untuk beriman kepadanya. Daripada percaya akan timbul pelaksanaan, amalan untuk kita buat persiapan bertemu dengan akhirat. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, saya sangat menghargai masa tuan-puan yang diluangkan. Sangat menghargai kesudian bersama hadir secara live, walaupun tak pernah nampak, tak pernah bersua. Ada yang pernah bersua, ramai yang tak pernah lagi. Siapa yang dah pernah jumpa saya depan-depan? Siapa dah pernah jumpa depan? Masya Allah, sahabat-sahabat, siapa dah pernah jumpa? Ya, surah At-Tariq. Kita akan bacakan surah At-Tariq. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Oh, ramai tak pernah lagi. Nur Hafzalinda tak pernah, Fatimah Ahmad, Lidah dah belum, Easy Center, Asia Nur Hafzalinda pernah di Melaka, Devi Liana tak pernah, Suzy baru jumpa semalam. Oh, ada datang semalam, tak pernah lagi, tak pernah, saya belum lagi. InsyaAllah satu hari Allah temukan kita, sama ada secara aksiden bertemu, bukan aksiden kereta ya, maksudnya kebetulan jumpa di mana-mana ya, ataupun kita usahakan untuk berjumpa.
Ya, sebenarnya ada orang kata macam ni, ustazah ni nak jumpa, ustazah ni akan jumpa orang-orang besar-besar. Saya, Tuan Puan sekalian cuba bayangkan ya, sebenarnya nak jumpa saya, tak ada halangan pun. Maksud tak ada halangan tu maksudnya macam ni. Kalau saya pergi kuliah umum di masjid, di surau, di mana-mana negeri, sebenarnya waktu tu siapa pun yang beratur panjang mana, ibu-ibu, nenek-nenek, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik, saya akan santuni kadang sampai 2-3 jam. Tapi ada beberapa keadaan kesihatan tak mengizinkan, itu barulah habis ceramah, jumpa sikit je, lepas tu saya balik. Subhanallah. Maksudnya nak berjumpa tu tak susah sebab saya selalu turun ke negeri-negeri. Tapi tahun ini sebab baru lagi kan, ni bulan 3, ini bulan 4. Jadi insya-Allah sampai hujung tahun, biasa 1 tahun kita akan raikan jemputan di seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Jadi tapi Sabah Sarawak besar, ada rezeki kita dapat jumpa. Jadi bukan saya memilih orang, jumpalah kat tengah jalan ke, tegur je. Kadang saya malu nak tegur orang kan, nanti orang kata perasan, macamlah dia, macam tu. Jadi tegur je, angkat tangan ke, buat signal macam ni ke, nak ambil gambar, saya memang akan melayani. Suami pun support. Jadi subhanallah, suka berkasih sayang dan berukhuwah dan bersilaturahim. Siap dapat peluk, ya. Subhanallah, kita berkasih sayang di atas jalan ilmu. Mudah-mudahan kasih sayang ini kerana Allah. Sebab di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman ini hadis Nabi ni. Nabi SAW bersabda, kan, di akhirat kelak, di padang mahsyar, Allah akan berfirman, di manakah hamba-hambaku yang saling berkasih sayang keranaku? Aku ingin memberikan naunganku kepadanya di hari tiada naungan melainkan naunganku. Bayangkan, Allah berfirman menyeru, di mana hamba-hambaku yang saling berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku ingin memberikan naunganku kepadanya di hari tiada naungan melainkan naunganku. Jadi antara ciri-ciri orang yang bersaling berkasih sayang, berukhuwah kerana Allah, dia berkasih sayang di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan dakwah, di atas jalan tolong menolong, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas jalan kebaikan dan ketakwaan. Walaupun tuan-puan hanya hadir live, tak komen sebab tak confident nak komen, tak bagi emoji, tak reti online je, reti duduk je, itu dah membantu dah. Subhanallah, dah membantu dah kehadiran. Dengan membantu kehadiran secara live, sebenarnya dah membantu kekuatan engagement. Sekarang hampir 200k likes walaupun di awal. Alhamdulillah, terima kasih kepada pejuang like. Setiap hari sekarang kalau di TikTok boleh cecah 1 million like lebih. Sahabat-sahabat di muka buku pun dah start bagi star, itu betul infak, gift dan sebagainya, sangat dihargai. Okey, sekarang once kita dah mula, kita akan terus sampai akhir. Jadi ni mukadimah, orang kata nak mula masuk kan, baru nak mula masuk. Baik, sekarang tuan-puan dimati Allah yang dikasihi, dicintai, saya nak menjemput Encik Suami untuk bersama-sama sebab kita dah nak mula dah majlis kita, iaitu tadabbur surah At-Tariq. Okey. Ya. Semalam Encik Suami ni cakap, saya kata Encik, semalam kemarin Encik masuk, alhamdulillah, jumlah saya kata jumlah kehadiran ataupun jumlah view tu naik. Lepas tu dia tu cakap kat saya, kalau gitu esok saya seorang lah ni kan. Saya pujilah, saya kata gini-gini, memanglah puji tu ikhlas. Cik tolong ni kamera kita hargai. Lepas tu kan Cik Suami pun kata, tak apa, kalau kita esok saya seorang je. Confident. Okey, jadi boleh seorang lah, saya pergi dulu lah. Tak boleh. Tadi cakap macam tu semalam. Ustaz dah seorang tak apa. Tak apa. Okey, nak kami dua ke nak Ustaz seorang? Nak Encik Suami seorang ke nak dua? Kita tengok. Baru hari ni nak tertidur boleh kan? Ada yang tanya. Ya, jangan cakap. Tak payah cakap kau nak tertidur. Tertidur je senyap-senyap. Ya, tak payah tulis. Tapi kau nak tulis pun boleh. Maksudnya tak tidur lagi lah tu dia tulis tu. Okey. Gitu. Jadi dua-dua, tengok semua orang nak dua-dua. Jadi apa yang Encik cakap semalam kita tak boleh lah, semua nak dua-dua Encik ya. Jadi Encik jangan perasan lah
soalan yang lebih baik tanpa saya. Okey ya. Kita adalah complement each other, saling melengkapi. Okey, baik. Sekarang kita akan bacakan surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Okey. Saya rasa macam betul juga sebab bila saya dengan cik suami dia ada cik rasa macam mana gabungan kita? Cik kena ke depan ke saya kena ke belakang? Okey dah. Ni tak sama. Okey, saya ke belakang sikit. Okey. Barulah ni. Okey, encik rasa gabungan kita macam mana? Mantap. Okey. Pagi orang mengantuk sebab memang mencabar lagi hujung minggu. Betul kan? Betul. Jadi bila kita ada santai sikit, bukan seria sangat. Kan? Jadi kita ada selingan-selingan tu saya rasa baguslah. Kan? Jadi bila berat campur santai sekejap, lepas tu masuk berat balik, jadi dia ada pelbagai emosi. Tapi kalau saya seorang memang ada juga beberapa emosi tapi dia mendatar begitu. Okey ya? Okey, alhamdulillah. Okey, kerjasama. Okey, subhanallah. Baik, kita akan bacakan Al-Fatihah kemudian surah At-Tariq. Okey, bersedia semua? Siapa ada mushaf, ambil mushaf Al-Quran, itu lebih afdal. Kalau siapa yang berada di luar capaian mushaf, boleh lihat handphone. Kalau siapa yang tak boleh baca, maka anda boleh dengar. Dengar pun dapat pahala. Baca Al-Fatihah boleh, orang uzur boleh je baca Al-Fatihah niat zikir. Sebab Al-Fatihah itu memang dah ada dalil fadilat kelebihan zikir. Kalau surah At-Tariq tak boleh lah. Sebab itu bukan surah yang kita jadikan amalan zikir. Walaupun niat zikir tak boleh. Jadi yang nak niat zikir adalah surah yang memang ada fadilat, ada dinyatakan kelebihan-kelebihannya, lalu kita dah jadikan ia bacaan satu zikir harian. Okey, kita akan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi langit, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang mengetuk pada malam hari. Apakah engkau mengetahui apa yang datang pada malam hari itu? Iaitu bintang yang sinaran cahayanya menembusi kegelapan malam. Sesungguhnya setiap jiwa mempunyai penjaganya. Maka hendaklah manusia memikirkan daripada apakah dia diciptakan.
Dia diciptakan daripada air mani yang memancut ke dalam rahim, yang keluar dari tulang salbi lelaki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk mengembalikannya hidup semula sesudah mati, pada hari didedahkan segala rahsia. Maka pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan untuk membela diri, dan tidak ada penolong yang dapat memberikan pertolongan. Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan, dan bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kata-kata yang benar, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan ia bukan kata-kata gurau senda. Sesungguhnya orang yang kafir itu merancang tipu daya yang jahat dan dengan sebenar-benarnya, dan Allah pula tetap bertindak balas dengan rancangan jahat mereka dan menggagalkannya. Oleh itu, janganlah engkau mahukan segera kebinasaan orang kafir itu. Berilah tempoh sedikit pada masa kepada mereka. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Cuba bayangkan ayat ke-16 dan 17. Allah pula tetap bertindak balas terhadap rancangan jahat mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Oleh itu, janganlah engkau mahukan segera kebinasaan orang kafir itu. Berilah tempoh sedikit masa kepada mereka. Kalau kita fikir, Allah boleh sekali mata je memusnahkan, menghancurkan, mematikan semua orang kafir. Allah berkuasa. Sekali mata, kun fayakun. Tapi kenapa? Bahkan orang kafir lah yang menguasai dunia hari ini. Dari sudut ekonominya, ketenteraannya, kestabilannya. Sebab apa? Pemegang ekonomi dunia akan memegang dunia. Akan berkuasa. Kan? Jadi, Allah memujuk kita. Janganlah engkau mahukan segera kebinasaan orang kafir itu. Beri masa. Beri masa pada mereka. Dan kerana beri masa itulah ramai di kalangan mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan sekalian, kita dah baca dah Al-Fatihah dan baca surah At-Tariq. Jadi encik nak memulakan dulu supaya ngantuk encik hilang. Saya tak mengantuk. Saya nampak encik macam dah mengantuk je. Betul tak? Ada tak rasa macam tak ada rasa langsung. Rasa macam tiba-tiba. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Jadi encik nak mula dulu? Assalamualaikum. Okey, jadi saya akan mula ayat pertama sampai ayat keempat. Lepas tu encik sambung ayat kelima. Boleh? Sama ada encik tengok situ dulu sebab dia lebih kurang juga. Okey, tak apa. Mana yang dapatlah ataupun encik nak tambah perkongsian saya boleh juga. Okey ya? Baik. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, encik suami saya ni dia bukan pengajian Islam. Walaupun orang panggil dia ustaz, dia terpaksa redha, terpaksa rela. Sebab itu dia tak kenalkan dirinya ustaz. Encik suami saya ni background apa encik ya? Chemical engineering. Ya, chemical engineering, kejuruteraan kimia. Menjadi pensyarah kejuruteraan kimia sepanjang 16 tahun. Saya seorang pendengar yang baik. Ya, pendengar yang Bukan baik. penceramah yang baik. Saya suka dengar je. Sebab sebab encik tak ada pilihan. Sekarang dah ada pilihan, encik kena jadi penyampai. Asal saya ni pendengar pula. Boleh jadi pendengar. Okay. Saya okey. Tak boleh melawan fitrah. Lawan fitrah. Saya takkan suka ceramah. Okey, itu fitrah saya. Kita sama-sama lah. Sama-sama. Saya bercakap, encik dengar. Encik bercakap, saya dengar. Saya suka dengar salah. Ya, saya Tak faham. kisah sejam duduk macam ni pun tak apa. Tak, encik akan tidur. Mana lagi susah? Menyampaikan ke mendengar? Dengar salah. Dengar lagi susah. Dengar lagi susah. Jadi sebab itu saya tak nak encik susah, encik menyampaikan. Baik Okey. Subhanallah. Bersedia ya. Jangan main-main. Okey. Dia kata menyampaikan senang, mendengar susah. Sebenarnya dua-dua susah lah encik. Ya. Dua-dua susah. Okey. Susah pun nak dengar tu. Orang lain nak dengar kat rumah. Ya, itu yang hebat tu. Masya Allah. Tengok. Sekarang 2.6 campur 1.5, 3,100. Semua susah kan? Hadir nak dengar sampai telefon berapa kali jatuh dah tu telefon tu. Jatuh. Maksudnya berjuang. Oh, memang susah mendengar. Susah. Ya, tapi insya-Allah setiap penat, letih, apa yang kita usahakan supaya dengar tu, jelek mata semua tu Allah nilai sebagai ibadah yang sangat berganda lagi di bulan Ramadan. InsyaAllah. Okey.
Ya, ramai sokong Encik. Saya tahu. Ramai yang kesian pada Encik. Kan? Perempuan selalu menang. Ya, lelaki takkan menang, perempuan, lelaki kalah, perempuan menang. Tapi sebenarnya dengan lelaki mengalah, dia menang. Yang menang belum tentu menang. Betul? Tak. Dia menang seorang-seorang. Encik, sebenarnya dalam rumah tangga, win-win. Walaupun nampak ada seorang kalah. Betul tak? Dia win-win. Encik, Encik kena kontrol sikit. Kita sedang live. Okey. Okey, betul kan? Betul kan je. Sebenarnya kita win-win. Walaupun suami macam mengalah, dia tetap win-win. Betul. Subhanallah. Sebab kalau terus... Suami je kena mengalah. Tak. Saya pun banyak mengalah kot. Okey. Isteri pun banyak mengalah. Tapi sebab tak notice. Faham tak? Gini. Orang lelaki mengalah, perempuan sedar suami dia mengalah. Sebab perempuan ni, dia punya pemerhatian halus. Pemerhatian perempuan ni teliti. Tapi orang lelaki, dia tak perasan yang bila isteri dia mengalah. Sebab dia tak perhati. Okeylah, salah. Dia tak kalah dengan mulut. Tak, maksud dia faham tak? Dia tak perhatikan bila isteri dia mengalah. Jadi dia tak perasan, dia duduk rasa macam dia je mengalah. Betul kan? Sebab lelaki tu mengalah dengan terdiam. Dengan hujah-hujah yang isteri berikan. Betul. Isteri mengalah dengan dalam Suami diam. beri hujah lagi, isteri beri hujah lagi. Yelah, itu mengalah bercakap. Tapi banyak isteri yang mengalah dalam perbuatan. Dia tahu suami tak suka, dia tak buat lah. Padahal dia nak. Banyak Encik. Dia nak tapi suami tak nak. Tak apalah. Kadang kan isteri ni, orang lelaki kena faham. Tahu tak isteri, orang lelaki kena faham apa? Abang-abang nak makan tak roti john? Tak nak lah. Kena faham soalan dia tu sebab dia nak makan roti john. Ya, itu. Jadi kita kan tak boleh kata, tak apalah besok tak boleh. Jadi bila soalan tu macam paksaan. Bukan paksaan. Encik tengok, Encik tak fokus apa saya cakap. Saya cakap macam ni. Contoh isteri cakap, isteri cakap, bang, abang nak makan tak? Nak makan tak? Onde-onde. Oh, tak apa lah, tak nak. Encik kena faham. Dia sebenarnya dia nak, tapi dia nak suami tu cakap nak. Barulah dia pergi beli. Ataupun dia nampak kat bazar tu kan, dia nampak. Tapi suami kan dia jenis otaknya kan straightforward. Kalau lalak masuk sini, keluar je. Dia tak pening sebab wire dia straight je. Tapi perempuan lalak tu akan berpusing-pusing. Jadi cara macam tu. Jadi perempuan dia banyak mengalah. Tapi suami tak perasan. Jadi tak apalah suami tak nak. Padahal nak mengalah dia. Macam tu. Okey ya. Itu salah satu. Ada banyak lagi bukti yang isi mengalah dalam diam, suami tak perasan. Jadi kalau kita cakap pasal bab ni, dia tak selesai. Gitu. Okey, deal? Deal. Okey, ikhlas ya. Subhanallah. Sekarang kita akan pergi kepada perbincangan kita. Surah At-Tariq. Merupakan surah yang ke-86 dalam juzuk yang ke-30. Surah ke-86 ini dalam susunan Al-Quran. Dia berada dalam juzuk yang ke-30 iaitu juzuk Amma. Mengandungi 17 ayat sahaja. Diturunkan di Mekah. Maksud berkaitan dengan akidah dan tauhid juga. Okey. Jadi hari ini dah hari yang ke-11 tadabbur Al-Quran kita. Kita dah masuk surah yang ke-berapa Encik? Surah yang ke-9. Tadi kan saya baca satu-satu surah. Daripada yang terawal kita baca, hari ini surah yang ke-9 dah. Alhamdulillah. Jadi, tapi tak tally tu. Tak tally dengan masa sepatutnya kita dah berada di surah yang ke-11 sebab hari ini dah 11 Ramadan. Tak apa, nanti kita akan cover dengan surah pendek. Kita akan gabungkan satu pagi mungkin 2-3 surah. Okey, kita akan pergi pada permulaan. Maksud At-Tariq. Maksud At-Tariq. Okey, ni surah namanya At-Tariq. Surah At-Tariq. Pembukaan surah ini dimulai Allah dengan mengambil alam sebagai sumpah. Sebagai sumpah. Allah bersumpah dengan apa? Was-sama'i wat-tariq. Allah bersumpah demi langit dan demi yang mengetuk. Demi langit dan demi yang mengetuk. Allah bersumpah yang pertama dengan alam ciptaannya, iaitu demi langit. Was-sama', wa di situ adalah waw qasim, iaitu waw sumpah. Was-sama'.
demi langit ataupun demi penciptaan langit. Bila Allah bersumpah dengan ciptaannya yang hebat, yang besar, langit luas tanpa tiang. Sangat hebat tuan-puan sekalian ciptaan Allah langit ni. Allah suruh kita melihat kebesaran langit. Wasama, demi langit. Wattariq, wasama'i wattariq, dan demi yang mengetuk. Ini akan jadi persoalan pada kita. Okey. Seperti itulah kita maklum, sumpah Allah atas sesuatu ialah sebagai anjuran agar kita menumpahkan perhatian kepada yang diambil Allah yang menjadi sumpah itu. Allah suruh kita bagi perhatian kepada langit. Sebab itu Allah bersumpah demi langit dan demi yang mengetuk. Surprise kan? Kita tanya apa yang mengetuk. Dalam ayat pertama ini terdapat dua yang disumpahkan Allah. Pertama, tentang langit, dan sumpah tentang langit ini akan banyak kita dapati dalam ayat-ayat yang lain. Baik dalam surah ini sendiri maupun di surah yang lain. Nanti Allah ulang lagi dalam surah ini sendiri tentang sumpahan kepada langit pada ayat yang ke-11. Terutama masih dalam juzuk 30 ini kita akan jumpa banyak Allah bersumpah terhadap langit dan juga terhadap ciptaan-ciptaannya. Kan? Wassama'i wattariq. Lepas tu Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Lagi apa lagi? Allah bersumpah dengan alam. Wal as, Allah bersumpah dengan masa, dengan alam. Allah bersumpah dengan wadduha, ya, surah dengan duha. Banyaklah Allah bersumpah dengan alam semula jadinya. Okey. Kalimah tariq itu diertikan ke dalam bahasa kita asal ertinya mengetuk ataupun memukul dengan keras. Kalimah tariq itu seperti orang yang mengetuk pintu orang lain tengah malam agak keras supaya yang mempunyai rumah lekas bangun kerana dia membawa berita penting. Okey, maksudnya yang mengetuk. At-tariq itu membawa maksud mengetuk ataupun memukul dengan keras. Perkataan tariq itu sendiri. Ketuk dengan laju-laju, dengan keras, dengan kuat. Jadi kalau ketuk perlahan, tut. Mungkin nak bagi kuih kot. Petang-petang jiran ketuk rumah perlahan. Oh, perlahan je tu. Tapi kalau ketuk tengah malam dengan kuat, oh, macam ada benda yang penting. Ada emergency. Kita dengar ketukan tu pun dah cemas. Tuan-puan sekalian. Supaya umpamanya rumah lekas bangun kerana dia membawa berita penting. Sebab itu maka jalan raya yang selalu dilalui manusia dalam bahasa Arab dinamai at-tariq. Ya, dengan tidak memakai at-tariq, ya, dengan tidak memakai alif pada huruf ta dan memakai ya selepas huruf ya, tariq. Betul. Kalau ejaan dalam bahasa Arab jalan raya tu tariq, ta ra ya qaf, jadi tariq. Tetapi tuan-puan di mata Allah sekalian, dalam kalimah ini at-tariq, lepas huruf ta ada alif jadi panjang. At-tariq maksud jadi pengetuk, yang mengetuk. Tapi kalau jalan tariq, lepas ta ra ya qaf jadi tariq. Maksudnya yang diketuk iaitu jalan raya. Tapi maksud di sini tariq yang mengetuk. Sebenarnya sedap tulis ni. Tak apa, lepas ni kita tulis. Kena faham maksud tariq yang mengetuk. Tapi kalau tariq maksudnya yang diketuk. Encik. Kalau tariq ada alif, maksud dia apa? Jalan. Tak, tariq ada alif kat tengah. Yang mengetuk. Kalau tariq yang diketuk. Saya baik boleh jawab lega kan? Lega. Okey. Okey, sekali lagi saya test. Tariq macam surah ini. Ta alif ra qaf. Tariq. Apa maksud dia? Jalan. Yang mengetuk. Yang mengetuk. Ta alif tariq. Okey. Macam hari itu kita belajar surah An-Nazi'at. An-Nazi'at. Okay. Kalau naza'ah, cabut. Kalau nazi'un, pencabut. Gitu. Jadi, bila an-nazi'at, para pencabut, iaitu matahari. Sekarang ni, encik perhatikan. Pada perkataan tariq, ta alif ra qa.
Jadi dia maksud apa? Kalau ta alif, ra qaf, maksud dia tariq. Maksud dia apa? Yang diketuk. Yang mengantuk. Tak, Encik tak bagi perhatian ni. Encik, okey, kalau Encik bagi tahu Encik akan faham. Okey, gini. Tariq dalam bahasa Arab tu ta ya qaf, itu maksud Yang mengantuk. jalan. Tariq jalan. Maksudnya jalan raya, jalan ataupun tanah, dia mengetuk ke dia diketuk? Dia diketuk. Dia diketuk. Diketuk oleh apa? Kaki. Kaki kan jalan tak. Kaki mengetuk jalan raya. Tapi kita tak sebutlah, kita kata kaki berjalan di atas jalan raya. Tapi jalan raya itu diketuk oleh kaki. Setiap kaki yang berjalan tu ni. Jadi tariqun, tara yaqaf, tariqun, jalan, dia diketuk. Tetapi tariq macam surah ini, at-tariq, ta alif ra qa, yang mengetuk. Okey, baik nanti kita akan sambung lagi pengajian dan kita akan tanya lagi. Harap Encik jelas, sebab kalau Encik jelas, yang menonton juga jelas. Okey mungkin ramai juga yang keliru dan mengantuk macam orang sebelah saya ni. Jadi walaupun live pun boleh mengantuk, apatah lagi yang duduk di rumah. Kita mungkin ada yang dah tertidur tu kan, dia tahu-tahu bunyi tok-tok, dia ingat kentut, tapi sebenarnya mengetuk ya. Okey, tuan-puan sekalian, kita kena faham maksud ini supaya jelas apakah dimaksudkan dengan surah At-Tariq. Maksudnya adalah yang mengetuk. Walaupun di sana ada juga yang membawa maksud demi langit yang dan demi yang datang pada malam hari. Ada pelbagai tafsiran. Tapi kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, dia sebut yang datang di malam hari kan. Pada tafsir Hamka ataupun tafsir Azhari sebut yang mengetuk malam. Ialah yang datang pada malam hari. Baik, kita dengar lagi. Sebab itu maka jalan raya yang sedang dilalui manusia dalam bahasa Arab dinamai At-Tariq dengan tidak memakai alif, huruf ta dan memakai ya selepas huruf ra. Tariq. Sehingga dibaca panjang riq. Sebab jalan raya itu selalu diketuk oleh kaki manusia, kaki kuda dan roda kenderaan yang lalu lintas. Alhamdulillah, faham. Okey, sekarang kita pergi pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang bermaksud demi langit dan demi yang mengetuk. Itu tafsirnya telah didahulukan di atas tadi. Kita dah jelaskan apa maksudnya. Maka datanglah ayat yang kedua, iaitu Allah bertanya, dan adakah pengetahuan engkau? Allah bertanya, wa ma adraka ma tariq, dan adakah engkau tahu apakah itu yang mengetuk? Masya Allah. Kita akan jumpa banyak sangat firman Allah, terutamanya juzuk amma ni Encik. Allah mulakan dengan satu mukadimah dan Allah tanya balik soalan tu pada kita. Bila Allah bersumpah demi langit dan demi yang mengetuk, lalu Allah bertanya, adakah kamu tahu mat-tariq, apakah yang mengetuk itu? Jadi Encik rasa Encik tahu tak? Tak. Ya, kita manusia tak tahu. Lalu Allah berikan penjelasan. Adakah Allah tak tahu? Kita tak tahu? Allah tahu. Allah tahu, kita tak tahu. Okey, contohlah kan, saya ni nak tarik attention Encik. Nak tarik attention Encik. Nak mulakan cerita. Kan? Awak perempuan kan, nak mula cerita kan, dia tanya macam ni. Abang tahu tak apa yang berlaku tadi? Contoh kan? Perasan tak? Kan kadang saya mulakan cerita macam tu. Tahu tak apa yang berlaku tadi? Tak tahu. Memang tak tahulah sebab benda tu berlaku pada saya. Tapi orang perempuan apa suka mula soalan macam tu. Tahu tak? You know what happened? Kalau ni lah cakap orang kampung kan macam tu kan. Okey, jadi itu muqaddimah sebenarnya dia bukanlah betul-betul nak tanya jawapannya. Dia bukan jawapannya tahu tak tahu. Sebenarnya adalah muqaddimah nak beri penjelasan, nak menarik perhatian. Jadi bank question. Oh, tu maksud dia, menarik perhatian. So, Allah tanya kita balik, adakah kamu tahu apa yang mengetuk? Dan soalan ini, apakah kamu tahu tentang apakah yang mengetuk itu? Dan soalan ini first Allah tanya Nabi Muhammad. So, dah tentu Allah tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu. So, Allah bagi penjelasan. Sama juga kita kadang mulakan perbualan begitu untuk menarik perhatian. So, Allah nak menarik perhatian kita hambanya untuk beri perhatian.
Subhanallah. Apakah yang mengetuk? Dan kenapa dia dikatakan mengetuk? Apakah sifat makhluk Allah seterusnya yang Allah sebut dalam ayat seterusnya ini? Kenapa dia disebutkan sebagai yang mengetuk? Okey. Ayat yang ketiga. An-najmu saqib. Allah berikan penjelasan. Okey, datanglah ayat yang ketiga, iaitu jawapannya suatu bintang yang menembus. At-Tariq itu adalah satu bintang. Bintang yang menembus malam, bintang yang mengetuk malam, bintang yang mengetuk langit, bintang yang muncul pada langit. Macam soalannya, langit hitam, lepas tu dia mengetuk langit. Kan dia nampak macam lubang. Maksudnya, faham Encik Ya. Malam, lepas tu ada, soalannya dia diketuk pada dinding langit, lepas tu dia terdiam kat situ. Masya Allah. Okey, kita tengok pada penjelasan ayat yang ketiga, iaitu suatu bintang yang menembus. An-najmu saqib, satu bintang yang menembus. Masya Allah, menembusi malam. Dapatlah diambil kesimpulan pada deretan ketiga ayat ini bahawa di alam cakrawala itu ada satu bintang yang melancar dengan keras dan cepat. Laksana mengetuk pintu yang terkunci sehingga orang yang enak tidur jadi terbangun. Sifatnya ialah menembus. Yang ditembus ni ialah kegelapan malam. Dia menembusi kegelapan malam. Walaupun malam itu pekat sangat tapi cahayanya sangat terang, dia tembus. Dia mengetuk kegelapan malam. Kalau paku diketuk, dia tembus tak dinding? Tembus. Dia tembus tak kayu? Tembus. Masya Allah. Kalau hati Encik diketuk oleh saya, tembus tak? Tembus sampai tu sakitnya di sini. Kan? Siapa yang ketuk dulu pintu hati? Saya ketuk pintu hati Encik. Okey, siapa yang mulakan langkah pertama? Langkah pertama menghubungi. Jujur bulan Ramadan depan Al-Quran. Encik yang mengetuk pintu tu dulu, betul kan? Betul. Lepas tu Encik ketuk kuat ke perlahan? Kuat dah tapi keras. Maksudnya Encik ketuk kuat. Sebab masa tu saya memang susah. Hati keras. Bukan hati keras. Betul. Itu macam hati yang jahat je, keras hati. Maksudnya hati yang beku. Okey, nak dicairkan kan. Jadi Encik ketuk keraskan, berusaha keraslah mengetuk sampailah buka. Betul? Jadi dan ia menembusi hati saya. Bila Encik ketuk kuat, ketukan tu menembusi hati saya. Jadi bila At-Tariq ini ketukan yang kuat pada langit di malam hari, dia menembusi. Ini saya baca apa yang ditulis dalam tafsir Hamka, Tafsir Al-Azhar oleh Profesor Hamka. Sifatnya ialah menembus. Yang ditembus ialah kegelapan malam. Bila bintang yang bergerak cepat itu melewati dalam gelap gelita, tembuskah kegelapan itu dan timbullah cahaya memancar di sekelilingnya. Lalu bercahayalah Cik dalam hati saya ketika itulah, sekarang pun insya-Allah. Dan kadang-kadang kita pun dapat menyaksikan bintang-bintang Tariq, bintang yang mengetuk dengan kuat dan menembusi langit yang begitu gelap. Bila langit jernih di tengah malam dan bintang-bintang bercahaya berkelip-kelip, kadang jelas sekali melintasi satu bintang iaitu komet, cepat sekali ditembusnya kegelapan malam. Lalu rahsia ini dibukakan oleh ahli-ahli tafsir bahawa At-Tariq itu adalah perumpamaan daripada kedatangan. Sebenarnya diumpamakan seperti kedatangan Jibril ke atas dunia ini, membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Cepat sekali dia kerana malaikat terbuat daripada cahaya. Menurut ilmu pengetahuan moden, kecepatan perjalanan cahaya sekitar 180,000 juta dalam satu detik. Masya Allah. Cahaya 180,000 juta dalam satu detik. Cahaya laju kan Cik? Bila kita buka je switch, pam! Betul tak? Cahaya tu bergerak dengan sangat laju. Dalam satu saat, berapa laju cahaya boleh pergi? 1.9 kuasa 10. 10/8. Kalau tak silap lah. Kuasa apa tu? Maksudnya laju cahaya lah. Kalau sebut kilometer, senang sikit nak bayangkan. Kalau kilometer, satu saat kelajuan dia 1,000 kilometer, 2,000 kilometer. Ni 180,000 juta. Betul. Ya, laju sangat. Allah Akbar. Okey, dalam satu detik.
Kecepatan malaikat 100 kali ganda daripada kelajuan cahaya. Dia melayang dengan cepatnya menembusi kegelapan malam atau kegelapan alam fikiran manusia yang telah direbuti oleh jahiliah. Tidak ada pedoman hidup lagi. Dia mengetuk hati yang telah membeku dan membatu. Mengetuk hati yang telah membeku dan membantu. Maksudnya, terima kasih bagi gift laut. Tuan-tuan sekalian, dan para ulama tafsir kata, maksud yang mengetuk ini juga adalah malaikat Jibril alaihissalam yang mengetuk dengan laju, dengan keras hati-hati manusia melalui wahyu yang dibawakan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dalam kegelapan jahiliyah, masyarakat kafir, musyrik Mekah ketika itu, tak ada pun yang beriman kepada Allah, maka akhirnya dengan kelajuan dan kecepatan malaikat Jibril membawa cahaya kebenaran mengetuk hati yang membeku dan membatu. Tak ada tulis mengeras. Okey. Ustazah. Ya, baik. Pernah tengok tak video ketukan di langit? Ada Einstein jumpa tak silap dalam 2019. Betul. Yang bunyi tu di langit. Kena tengok kat YouTube kan? Ya. Boleh cari dekat YouTube langit diketuk. Dan saya ingat masa kita sama-sama tengok dengan anak-anak semua, kita masa tu video tu menjelaskan surah ini dan yang mengetuk di langit. Rupanya memang soalannya ada tugas malaikat yang melakukan perbuatan ketukan di langit. Bermaksud ketika itu boleh jadi ketukan yang dimaksudkan dalam surah At-Tariq ini adalah dari sudut zahirnya pun ada membawa maksud zahir berlakunya ketukan malaikat di langit, dan ada maksud tamsilan, metafora, analogi seperti yang disebutkan oleh ahli tafsir ini. Masya Allah. Encik ada tambahan lagi? Tak ada. Itu saja. Ringkas saja tambahannya. Tak apa, lepas ni habis ni encik kena tambah. Okey, cuba perhatikan susunan letak surah. Ujung surah Al-Buruj, Allah menyatakan Al-Quran tersimpan dan terpelihara. Pada pangkal surah At-Tariq ialah kiasan tentang cahaya turunnya Jibril menembusi kegelapan malam, menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, ayat yang keempat. Semua dia pelihara. Allah berfirman, tidak ada tiap-tiap diri melainkan ada atasnya yang memelihara. Setiap diri, setiap bernyawa ada yang memelihara. Ertinya tegas sekali. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada penjagaan dan pemeliharaan Allah. Dengan ayat sependek ini terungkaplah seluruh jaminan hidup Allah atas semua makhluk yang memiliki nyawa. Sedangkan ikan dalam laut, serangga menjala di bumi, cacing di balik tanah, sampai kepada binatang liar di hutan lebat, di hutan yang hutan apa kita panggil? Hutan belantara. Semuanya dijaga dan dipelihara Allah, dijamin rezekinya, dilindungi hidupnya, apatah lagi manusia. Setelah ada penjagaan demikian, nescaya dihitungkan pula amalnya, buruk dan baiknya, sehingga manusia tidak dapat menyembunyikan diri dan mengelak daripada tanggungjawab. Allah berfirman pada ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu ada penjaga, dan Allah sentiasa menjaga dan Allah sentiasa memelihara. Walaupun binatang-binatang yang sangat kecil, yang sangat halus di hutan belantara, yang kita fikir apalah peranan dia, kalau dia ada apa kesan dia, apa yang dia, kalau dia tak ada pun macam tak ada kesan, tapi semua dijaga, dipelihara dan ditetapkan rezeki. Walaupun ulat di dalam batu. Subhanallah, Allah Akbar. Sampai begitu sekali tuan-tuan sekalian. Okey, silakan encik tambahan apa-apa perkongsian. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas ayat 23 ni Ustaz dah jelaskan tentang kejadian ataupun cahaya menembus pada malam. Bila mana melihat ayat keempat, Allah menyebut in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maksudnya tidak ada sesuatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Kalau kita memahami ayat ini jelas, setiap penciptaan ini ada yang menciptanya dan ada yang menjaganya. Walaupun semut yang kecil kita lihat tu nampak macam menjadi kesusahan kepada kita sebenarnya. Datang masak-masak siap, letak bawah saji, semut urung. Ya, kemudian lalat pun terdedah, lalat pun hinggap. Ya. Lalat pun banyak dalam rumah. Kita kadang serabut dengan lalat dengan semut, Ustaz. Betul. Betul tak, Ustaz? Ustaz buat apa kadang? Apa kalau lalat semut? Lalat ada semut. Halau macam tu pergi macam tu ke? Kena spray sit.
Oh, saya tak pernah spray. Ha. Saya pernah buat bila macam rumah yang sebelum ni kan. Bila semut macam ramai, macam sekejap semut datang, Encik tahu kan saya buat apa? Saya Beri semua makanan. tak. Tak. Saya akan ambil gula, saya letak satu tempat. Saya tuang. Lepas tu saya cakap dengan semut tu, kamu urus yang ni je, kamu angkut yang ni. Jadi Penuh dia berkumpul. berkumpul banyak-banyak. Tak apalah, tak adalah banyak sangat. Dia orang ni ada sistem dia gila-gila. So macam ni. Encik sampai hati nak bunuh semut? Tak. Sampai hati kan? Sampai hati. Saya tak sampai hati nak bunuh semut. Betul. Contohlah kalau atas meja tu semut ada atas meja, lepas tu ada kuah yang tumpah, lepas tu semut hurung. Encik sampai hati tak nak ambil kain lap? Kejam sikit lah ni. Penyek. Tak, encik sampai hati tak? Saya tanya betul ni, nak ambil kain nak lap semut tu. Tak sampai hati. Maksudnya kita nampak ada kotor, lepas tu semut dah hurung keliling. Saya tak sampai hati. Saya akan macam ketuk-ketuk dulu, suruh dia orang lari. Lepas tu ketuk-ketuk dia orang gerak, lepas tu kita apa ni? Betul. Kita lap. Betul. Kita lap kan. Tapi of course kita tak sengaja pijak, bunuh. Tapi kalau ada peluang untuk elak bunuh, kita elakkan. Betul. Oh, semut kalau kerengga, semut ketik kita tu, gigit tu memang kita tarik lah. macam mana kita tarik lah sebab kenapa dia gigit kita, dia ada masalah apa kita Okey. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak cerita satu kisah. Encik ni patutnya tak apa encik tolong pegang, sebab kalau saya pegang ni terlebih lama. Kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu. Kisah ini disebut dalam sebuah kitab. Saidina Umar saat dia hidup, dia pernah melepaskan seekor anak burung yang dikesian tengok ada seorang kanak-kanak duk bawa anak burung tu dalam sangkar buat pergi jalan-jalan kan. Dia pun beli dengan anak itu harga yang sangat tinggi, tujuannya sebab dia nak lepaskan burung tu. Dia macam kesihan. Okey, selepas Saidina Umar dah meninggal, dah wafat, lepas tu ada seorang orang alim, saya kira sahabat Nabi juga, wallahu alam, saya tak ingat. Lepas itu masya-Allah, orang alim ni, orang soleh ini, dia bermimpi bertemu dengan Saidina Umar, rasa sahabat Nabi juga. Berjumpa dengan Saidina Umar dalam mimpi. Lalu dia bertanya, "Wahai Umar, bagaimanakah keadaanmu?" Lalu Saidina Umar menjawab, "Alhamdulillah, aku diampunkan Allah. Aku diampunkan Allah." Masya Allah. Sebab bila meninggal paling harap Allah mengampunilah, aku diampunkan Allah. Lalu yang ini bertanya, adakah kerana engkau seorang ulul amri? Adakah kerana amal kamu dan juga dermawanan kamu? Sebab Sayyidina Umar antara orang yang sangat dermawan. Dia kaya, dia seorang businessman yang berjaya, dan dia seorang dermawan yang sangat hebat membantu agama Allah. Lepas tu dia kata, tidak. Maksudnya bukan asbab itu. Itu adalah bahagiannya. Namun dalam mimpi itu menyebutkan sesungguhnya rahmat Allah itu datang asbab aku pernah melepaskan seekor burung daripada sangkar. Maksudnya tuan-puan sekalian, banyak kisah sebenarnya, cerita-cerita rahmat Allah datang sebab ihsan kita pada binatang. Tuan sekalian, binatang duduk keliling kita ni memang ujian. Betul. Ya, betul, ujian. Jadi kan ada cerita ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan semut. Nabi Sulaiman sebab Allah bagi dia kemampuan boleh dengar suara semut, walaupun siapa dengar suara semut? Encik, kalau orang perempuan bising, mak semut mesti bising juga. Betul. Mak semut mesti bebel juga pada anak. Tapi kita takkan dengarlah suara semut. Tapi Nabi Sulaiman Allah berikan kelebihan menguasai kerajaan jin, kerajaan binatang, kerajaan manusia. Allah Akbar, dahsyat. Jadi satu ketika kan Nabi Sulaiman kan dengar perbualan semut ni, cepat. Nanti tentera Nabi Sulaiman akan lalu gini-gini. Lalu Nabi Sulaiman pun ketawa. Nabi Sulaiman kata tak. Nabi Sulaiman arahkan tenteranya lalu lain supaya tidak memijak kumpulan semut tu. Sampai ada surah An-Naml. Surah semut. Masya Allah. Jadi kadang tu kan, walaupun semut tu kalau kita fikir adalah kecil ni, tapi dia ada nyawa kan. Saya selalu, dulu pernah anak kita macam, dia orang macam bunuh semut. Ingat tak? Saya ingatkan anak saya cakap macam ni. Saya kata, semut tu pun ada mak ayah dia, ada adik-beradik dia.
Ada keluarga dia. Sebab itu dia jalan keluar, dia akan balik. Dia balik mana ada sarang dia. Jadi janganlah bunuh. Diorang pun kesian diorang. Bayangkan macam kita adik-beradik. Macam itulah. Dan saya rasa lepas tu mudah-mudahan anak kita tak sengajalah. Tak adalah sengaja lagi macam pek nak bunuh semua tu. Okey, kembali semula Encik. InsyaAllah. Lepas tu kita lihat kalau sekecil-kecil semut ada fungsi dia, sebesar-besar manusia pun lagi ada banyak fungsi dia sebenarnya. Betul. Udah. Jadi kita lihat sekecil-kecil makhluk pun ada peranannya. Dalam kita tengok macam cacing sendiri kan, kadang-kadang takut geli tapi dalam tanah dia menyuburkan tanah. Dalam bakteria dalam perut kita Ustazah, walaupun kecil tak nampak tapi fungsi besar. Sebab apa fungsi dia? Nak mencernakan makanan. Bayangkan kalau kita makan mi Ustazah, tanpa pencernaan keluar mi balik. Contohlah, nampak kotor Ustazah, nampak kotor mengerikan. Tapi bila saya mengajar dulu, saya tanya benda ni, memang fungsi bakteria tu hebat. Walaupun hebat. Bunyi bakteria benda yang negatif. Tapi kecil tak nampak, mikroskop pun tak nampak. Besar kena besarkan dia baru nampak kecil. Mikroskop elektron baru nampak. Elektron tu apa Ustazah? Saya sebab saya pernah baca, saya sebut, dan bila sebut macam bijak. Jadi saya sebut je. Kemudian function ni hebat. Perut tak sakit tapi tak rasalah bunyi kunang bising dalam perut kita, bunyi keluar benda hasil dia. Hasil baru. Bayangkan kalau keluar bakteria kerja ketang. Kalau keluar mi goreng macam okey lagi. Kalau makan cupcake takkan keluar cupcake. Keluar cupcake kan. Kalau bukan menyesal kita makan, fikir menyesal makan. Tapi hebat. Encik, apa fungsi lalat? Fungsi lalat Ustazah menunjukkan setiap makhluk Allah ada fungsi. Apa fungsi lalat? Semut pun ada fungsi. Lalat makanan kepada katak Ustazah. Baiklah. Okeylah, itu cara jawab budak sekolah rendah. Okey. Jawab macam pensyarah sikit. Apa fungsi lalat? Lalat ni dia satu, kalau kita tengok macam orang sampah tu, dia menunjukkan satu, dia suka sampah, maknanya kalau kawasan tu kotor, dia pergi menunjukkan kawasan tu perlu dibersihkan. Okey, itu jawapan sekolah menengah. Jawapan bekas pensyarah. Bukan pensyarah. Lalat tak belajar buat lalat lagi Ustazah. Tak sempat belajar. Encik. Okey Ustazah. Encik, disebabkan lalat lah, maka banyak sisa makanan terurai. Bijak Ustazah. Kalau tak ada lalat, bumi ini akan dipenuhi dengan sisa makanan. Dan disebabkan lalat tu kan dia ada keluarkan ulat ke dia keluar daripada badan yang Allah ceritakan tu, membuatkan makanan tu terurai, lepas tu basi, jadi ulat semua tu. Kemudian dia menyatu pada tanah dan dia tidak merosakkan sistem tanah. Masya-Allah. Kalau tak, manusia tak tahu nak proses macam mana hasil buangan sisa makanan. Sebab itu fungsi lalat ada. Walaupun kita tak suka lalat bercerak, tapi terima kasih pada kalau tak bumi ini bayangkan manusia daripada manusia pertama sampai sekarang tak berhenti makan. Bulan Ramadan banyak makanan dibuang kerana jasa lalat. Masya, tapi kita spray lalat. Tak, saya tak spray. Tak, contohlah. Kita sendiri pun lama bercinta, bukan kita lah, orang bercinta lah. Semut lalu kan. Ambil semut, tunjuk hero. Tunjuk hero. Dengan semut boleh lah tunjuk hero. Okey. Lepas kahwin, setahun 2 tahun, serengga ke, tebuan ke, atau kepala. Bukan ketuk gini. Ketuk gini ke, tebuan atau kepala pun biar je. Biar buat tak nampak. Buat tak nampak je. Teruk betul. Jadi subhanallah, kita dapat pengajaran apabila Allah menyebutkan tentang ayat yang ke-4, setiap bernyawa ada pemelihara, ada penjaga. Dan Allah tidak pernah menciptakan apa pun makhluk, walaupun makhluk kita tak suka, setiap makhluk ada peranannya. Barakallah. Okey. Jadi penutupnya Ustazah, kita ni besar. Ya. Dan sebaik-baik kejadian. Kita ni sebaik-baik kejadian. Allah dah kata kita sebaik kejadian, jadi mesti peranannya lebih besar. Betul. Dan bila mana kita untuk belajar khalifah di muka bumi. Bila mana kita belajar mentadabbur Al-Quran ni, kita tahu terlalu banyak benda-benda yang Allah sampaikan ni, dan mesejnya terlalu besar untuk kita faham melalui proses tadabbur lah. Alhamdulillah. Dan bila mana kita tahu kita sendiri ada penjaga kita, kita kena yakinlah bahawa penjaga kita sentiasa melihat kita, menyaksikan kita. Kemudian bila mana kita kata ni kita dah ada peranan dia, maka peranan kita yang utama adalah sebagai hamba, iaitu kita kena taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua ni sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini dengan ajaran Islam. Iqamatuddin wa sitatud dunya bih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia ini dengan agama Islam, insya-Allah. Jadi itu peranan dia. Jadi sekecil-kecil makhluk pun ada peranan dia, termasuk bakteria, lalat, semut tadi. So besar-besar ini lagilah peranannya sangat-sangat besar. Betul. Masya Allah, terbaik penjelasannya. Alhamdulillah, subhanallah. Tadi tu 10-0 tu pasal lalat tu. Perempuan, kalau saya cakap ini Ustaz akan ada poin-poin lain untuk menang, Ustaz. Ya, saya bagi menang je. Bagi menang je lah. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, Encik dan tuan-puan sekalian, sekarang kita akan sambung ayat kelima surah At-Tariq. Okey, ayat yang kelima yang bermaksud, maka hendaklah kamu perhatikan manusia. Hendaklah manusia merenungkan, memikirkan dan maksudnya memandang dengan mata hati kepada keadaan yang terlindung di sebalik kenyataan ataupun bukti-bukti pada penciptaan manusia. Ayat yang kelima, dari apakah dia diciptakan? Allah timbulkan lagi persoalan, daripada apakah ia diciptakan? Engkau yang telah bertubuh gagah ini, atau manusia mabuk dengan kedudukan dan kemegahan, yang menyangka bahawa dunia ini telah dapat dikuasainya. Perhatikan daripada mana asal mula kejadianmu. Lalu Allah jawab pada ayat yang ke-6, dia diciptakan daripada air yang memancar, iaitu daripada air mani, atau dalam bahasa tua disebut kama. Dan puncak kelazatan bersama suami isteri memancarkan dengan cepatnya air mani itu keluar laksana, keluarlah dia dengan laju. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, kita tengok ayat yang ketujuh, yang keluar daripada sulbi dan taraib. Maksudnya adalah, maka berkatalah ahli tafsir dan ahli bahasa, sulbi ialah deretan tulang punggung lelaki. Demikianlah perjalanan darah manusia diatur pada ginjal. Dia yang memisahkan di antara darah manusia dengan mani. Darah mengumpul kepada jantung, dari jantung dia berbahagi dengan cepat sekali, pergi dan pulang di seluruh tubuh. Dari ginjal yang terletak di tulang punggung itulah pula mani tadi disaringkan, buat turun ke bawah, iaitu melalui penis lelaki. Dengan demikian jelaslah bahawa sulbi ialah deretan tulang punggung, dan di sini sisi tulang punggung itu ada ginjal yang dinamai juga buah punggung. Taraib ialah tulang dada bagi perempuan, yang di sana terletaknya susunya. Maka di situlah fitrah manusia. Setelah diciptakan air mani, dapat pula sumber daripada susu si ibu. Dan susu itu pula yang diperkenalkan Allah menjadi penarik. Tetapi kemudian susu itu pula dijadikan penyimpanan susu ASI, susu yang diminum oleh anak agar tumbuh dia besar. Begitulah kejadian manusia pada mulanya, yang manusia tidak boleh melupakan itu, supaya jangan dia sombong di dalam dunia ini. Allah beri penjelasan, tuan-puan sekalian, dalam 3 ayat ini kan. Ayat kelima, hendaklah kamu perhatikan ciptaan manusia yang diciptakan daripada air mani yang memancar, dan yang keluar daripada antara sulbi dan taraib. Maksudnya daripada tulang lelaki dan tulang perempuan. Yang disebutkan tulang ini bagi lelaki merujuk kepada bahagian belakang, dan bagi perempuan pula di tulang bahagian dada. Dan ada peranan keduanya dalam menghasilkan ataupun ciptaan Allah terhadap manusia. Muslimin muslimat, bayangkan encik, air mani kalau kita tengok dari segi strukturnya adalah sama saja. Dia macam warna pekat, likat, jernih. Sama sahaja air mani ini. Tetapi daripada air mani itu Allah ciptakan manusia yang berbeza-beza. Warna kulit berbeza, bentuk rupa yang berbeza, tinggi pendek berbeza. Maksudnya semuanya berbeza walaupun air mani itu sama sahaja. Tak adalah kalau Mak Saleh macam ni, kalau orang India macam ni, orang Negro macam ni, orang Melayu macam ni, Cina macam ni, tak. Betapa hebatnya Allah mereka bentuk. Allah ya musawwir, yang mereka bentuk. Jadi Allah boleh mereka bentuk, bahkan tidak ada pun satu manusia yang exactly sama. Walaupun dah trilion dah. Manusia bukan trilion, kalau daripada Nabi Adam mungkin zillion ataupun lebih. Kita tahu berapa jumlah. Hari ni manusia bilion kan. Ada lebih kurang berapa bilion manusia hari ni? Lebih kurang dalam 6 bilion. Ya, penduduk bumi lebih kurang 6 ke 7 bilion lah pada hari ini. Bayangkan dia itu hari ini, saat ini. Setiap hari ada yang mati, setiap hari ada yang lahir. So, bayangkan dia setiap hari ada 6 bilion. Kalilah umur bumi ni berapa ratus ribu dah. Jadi, terlalu ramai manusia. Dan tidak ada manusia exactly sama. Mesti ada beza. Walaupun kembar, seirah sama, mesti ada perbezaan juga. Betapa hebatnya Allah mereka bentuk manusia. Sebab itu Allah selalu suruh kita memandang kepada ciptaan
Kehebatan cipta Allah pada diri sendiri. Baik tuan-puan sekalian, saya tanya Encik ada air mata? Ada. Dah lama tak menangis? Lama. Bahaya. Tak kena menangis. Sebenarnya menangis itu tanda kekuatan. Menangis kerana Allah. Menangis bila solat, bila apa semua kan? Selalu menangis. Ya ke? Macam tak nangis. Tak tunjuk. Bersendirian dengan Allah. Okey. Jadi menangis ni air datang, air menangis, air mata datang pada mana Cik? Kelenjar air mata yang berada di mata. Ya, okey. Berapa jumlah kelenjar air mata? Banyak. Dah kalau Encik tak menangis, kelenjar air mata tu pergi mana? Dia tak aktifkan air mata. Dia tak aktifkan lah. Dia tak adalah air tau. Tak ada. Okey. Tuan-puan sekalian, dalam mata kita ada air. Dan Allah paling tahu jumlah yang tepat untuk mata kita. Allah paling tahu. Kalaulah air terlebih. Kalau tak ada air Encik, kalau mata tak ada air, apa berlaku? Kering. Mata akan kering dan sakit. Dan kita tak boleh nak gerakkan pun mata. Kiri, kanan, atas, bawah tak boleh. Akan sakit. Saya pernah jumpa orang buat operation sebab kelenjar air mata dia rosak, terganggu. Dia kena buat operation supaya aktif. Kalau tak, dia kena selalu ni bermasalah lah. Akan sakit. Perit pedih, kalau berterusan boleh jadi buta. Okey, jadi Allah jaga walaupun mata ni air dia ngam-ngam je. Kalau kurang akan sakit. Kalau terlebih akan meleleh. Ke ada Encik jumpa ada orang keluar air mata dia, tadar je. Kenapa air terlebih? Tak ada, Allah bagi cukup. Sama juga dengan air dalam lidah kita, dalam mulut kita. Allah bagi cukup-cukup. Tak kurang, tak lebih. Walaupun bercakap tak berhenti, tapi cukup je. Walaupun tak bercakap pun cukup je. Masya Allah. Allah jaga tubuh badan kita. Ayat yang ke-8 tuan-puan sekalian, sesungguhnya dia untuk mengembalikannya sangatlah sanggup, mudah untuk kembalikan semua manusia hidup pada hari yang akan jadi nyata segala yang tersembunyi, iaitu pada hari kiamat. Kalau Allah boleh ciptakan manusia daripada air mani, yang orang kata air mani tu hina Encik. Kalau air mani ni jatuh pada tanah, ayam pun tak nak patuk, itik pun tak nak sudu. Maksud binatang pun tak pandang. Air mani tu hina, keluar daripada bahagian najis manusia. Bahagian keluarnya najis manusia. Walaupun bukan, kalau perempuan bukan lorong yang sama, tapi keluar melalui bahagian di bawah keluarnya najis. Tempat yang kena tutup, malu. Dan kalau ia jatuh ke atas tanah, binatang pun tak hadap lah. Nak kata ciptaan kita asalnya hina sangat daripada air mani yang jijik. Lepas itu, kita dimuliakan oleh Allah. Kan Allah reka bentuk kita dalam perut begitu indah. Kemudian kita keluar daripada perut ibu kita. Kemudian seterusnya Allah berikan kita ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan. Allah berikan kepada kita harta benda. Allah berikan kita kekuatan tubuh badan. Allah beri. Sampai saat ini Allah masih terus memberi. Sebab itu apabila kita diberikan Allah kurniaan bijak, jangan kita sombong. Walaupun kita lebih bijak pada orang lain, bijak orang tu, bijak orang ni, kita banyak idea, kita itu ini. Jangan jadi sombong. Sebab segala-galanya datang pada Allah. Bila Allah bagi kita rupa paras yang indah, yang cantik, lalu orang puji, tak perlulah kita nak rasa berlebihan pujian itu, perasan, riak, takabur, unjuk, sampai kita menghina dan memandang rendah orang yang tidak ada rupa. Sebab semua itu bukan kita yang buat. Sikit pun tak ada usaha kita. Semua daripada Allah. Encik, ada orang kata macam ni. Kalaulah kita ini berbangga dengan apa yang kita usahakan, itu tak teruk sangat. Tapi bila berbangga dengan apa yang diperolehi, yang tanpa usaha, itu sangat dahsyat. Contoh kan, riak dengan rupa paras. Lepas tu yelah, boleh nampaklah gaya dia tu, apalah kita tak nak sebutlah contoh-contoh. Riak dengan rupa paras, berbangga. Sedangkan rupa paras ni Allah yang buat. Tapi kalaulah orang ini berbangga dengan usaha keras dia, lepas tu dia berjaya, lepas tu dia dapat itu kebanggaan yang masih boleh diterima akal lah. Sebab apa? Sebab dia usaha. Ataupun dia belajar sungguh-sungguh, akhirnya dia cemerlang. Nampak dia usaha tak tidur malam, belajar ni, ya. Lalu dia seronok, dia gembira. Tapi berbangga dengan sesuatu yang Allah dah tetapkan, ini sangat dahsyat. Maksudnya tingkatan bangga tu lagi terkutuk lah. Ibaratnya. Encik faham maksud saya? Faham. Okey, baik. Tapi Allah boleh
tarik dalam sekelip mata juga. Betul. Dalam walau jika benda tu mudah dapat, mudah pergi. Ya, Allah boleh tarik kalau Allah inginkan. Tapi Allah tidak tarik. Contohnya walaupun dia diberikan dengan wajah yang menarik, tapi Allah boleh tarik dengan sekelip mata. Contohnya bila dia stres, naik sinar-sinaran dekat muka dia. Oh, jerawat. Dahi, pipi, jerawat. Jadi benda tu menjadi satu benda yang merusingkan. Merusingkan. Jadi dia pun kena ada usaha pula. Usaha pula untuk hilangkan. Lepas tu hilang. Datang lagi. Yelah, contoh mana Allah contoh. nak tarik tu. Ya, sekelip mata. Sekelip mata je. Ya. Itu tak sekelip mata sangatlah. Dia makan masa jugalah jawab tu nak naik. Tapi kalau sekelip mata tu contohkan accident, terus rosak muka. Maksudnya kalau ada orang simbak asid sekelip mata. Maksudnya kalau Allah nak ambil sekelip mata tu boleh. Kesihatan sekelip mata boleh. Sebab masalah juga lah, bila mana dia confident. Contoh bukan dia nak ceramah mana-mana kan, contoh bukan ustazah lah, contoh penceramah lain. Penceramah lain. Dia pun nak jerawat. Dia akan kehilangan confident. Contoh lah. Kenapa pandang macam tu? Tak, saya tengok cik cak kecil je cik. Okey, tak apa. Maknanya sekelip mata je ustazah. Ya, betul. Jadi kita pun muhasabah, ya Allah, boleh datang sekelip mata, boleh tarik sekelip mata. Betul cik. Allahualam. Boleh sambung lagi tak? Boleh. Sekarang ni kita dah nak habiskan, jadi kita akan baca sepintas lalu sebab kita dah bincang lama pada ayat-ayat terawal. Okey, tuan-puan sekalian. Pada ayat ke-8, sesungguhnya dia, yakni Allah, untuk mengembalikan manusia daripada mati kepada hidup sangatlah mudah. Ayat ke-9, pada hari yang akan jadi nyata segala yang tersembunyi, iaitu hari kiamat. Ayat yang ke-10, maka tidaklah ada baginya sebarang kekuatan pun ketika itu. Lemah lolai kita di padang mahsyar dan kita tidak mampu buat apa pun. Dah tak ada apa-apa dah masa tu. Baru kita tahu kebijaksanaan yang kita banggakan, kekayaan yang kita banggakan, yang kita usahakan. Apa saja langsung dah tak ada nilai apa dah. Tak ada apa dah hari tu. Sangat mengharapkan belas kasihan Allah. Sangat-sangat nak, maksudnya tengok ada yang dicapai ke masa tu memang serah diri bulat-bulat. Sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia tak mengharap sangat. Di dunia sebab bijak, sebab pandai, sebab sehat, sebab kuat, sebab itu ini banyak menyandarkan kepada nikmat-nikmat sementara tu untuk survive, untuk gembira, untuk bahagia. Kan? Untuk sekian-sekian. Tetapi bila di akhirat kelak tak ada dah sandar-sandaran tu. Memang semuanya sebagaimana disebut, maka tidak ada baginya sebarang kekuatan pun. Ayat ke-10, dan tidak ada pula yang akan membela. Tak ada dah orang akan bela. Tak ada dah orang akan pertahankan. Tak ada orang akan bersama dah. Sebab itu kita baca surah sebelum ini, dalam juzuk amma juga, pasangan meninggalkan pasangan, anak meninggalkan ibu ayah akan meninggalkan anak. Bahkan manusia akan meninggalkan semuanya. Semua fikir tentang di sini. Dan saya dah jelaskan dalam kuliah beberapa hari yang lepas, bagaimana para Nabi juga melepaskan diri daripada umat-umatnya. Bila di akhirat kelak, umat mencari Nabi masing-masing. Dan setiap Nabi menjawab, nafsi, nafsi biyadi. Diriku, diriku di tangannya. Maksudnya, para Nabi juga serah diri. Ya Allah, duk fikir kesilapan-kesilapan dosa yang dilakukan. Tetapi, ada Nabi menjawab, kamu pergi cari Muhammad. Dialah satu-satunya manusia yang boleh bantu manusia lain. Jadi bukan umat Nabi Muhammad je cari Nabi kita. Tetapi syafaat Nabi Muhammad adalah untuk umatnya. Subhanallah. Sebab itulah tuan-puan sekalian, ada pesanan seorang ulama, dia kata rajinkanlah selawat. Kerana pada hari yang tak ada harapan apa-apa dah, selawatlah menjadi harapan. Mudah-mudahan Nabi akan bantu bersungguh-sungguh hasil pada kesungguhan kita berselawat pada Nabi SAW. Okey, ayat yang ke-15 sesungguhnya. Kita tengok, ayat ke-11. Demi langit yang menurunkan hujan. Ayat ke-12. Dan demi bumi yang menimbulkan tumbuh-tumbuhan. Hujan turun daripada langit. Dan daripada air hujan itulah tumbuhan mula keluar. Dan sesungguhnya dia adalah ayat ke-13, sesungguhnya dia adalah kata yang tegas jitu. Ayat ke-14, dan bukanlah dia sesuatu yang olok-olok. Ayat ke-15, sesungguhnya mereka membuat dalih sebenar dalih. Ayat ke-16, dan aku pun membuat dalih sebenar dalih. Ayat ke-17, maka pelambat-lambat bagi orang yang kafir itu. Ayat ke-17, aku pun melambat-lambat pula. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Bukan hanya sebentar sahaja. Tuan-puan sekalian, kita tengok terjemahan. Okey. Terjemahan pada ayat yang ke-13, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kata-kata yang benar.
yang memisahkan antara yang hak dan batil. Ayat 14, ia bukan kata-kata yang gurau senda. Apa yang disebut dia tadi tu merujuk kepada Al-Quran. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan dalam Al-Quran, apa yang kita baca ini bukan gurau senda. Ayat ke-15, sesungguhnya orang kafir itu merancang tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan Allah pula tetap bertindak balas dengan rancangan jahat mereka dan menggagalkannya. Oleh itu janganlah engkau mahukan segera kebinasaan orang kafir itu. Berilah tempoh sedikit pada masa buat mereka. Subhanallah. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, sekadar itu daripada saya perkongsian surah At-Tariq, tadabbur, mudah-mudahan mendapat manfaat walaupun sedikit. Dan alhamdulillah selama ini mungkin kita hanya baca, dan mungkin hanya baca dan terjemahan, tapi hari ini kita telah menambahkan nilai pada surah At-Tariq, kefahaman apa maksud yang mengetuk, kan kaitan yang diketuk, begitu begini, kenapa Allah memulakan dengan as-sama, kemudian yang mengetuk di malam hari iaitu bintang-bintang yang mengetuk, dan ia adalah tamsilan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah. Okey Encik, sebelum saya beri pada Encik, saya nak mengajak kita test saja. Kalau tak dapat, kalau tak ada, kita batalkan. Sebenarnya kami ni akan pergi ke Kelantan pada hujung minggu ni, pada hari Sabtu. Ada program di Kelantan, Kota Baru Kelantan. Program tu terbuka ke tertutup? Tertutup. Okey, program pada hari Sabtu tertutup. Lalu kami merancang satu program di Kelantan, di Kota Baru. Jadi kepada orang Kelantan. Tapi orang jauh pun boleh datang. Tak semestinya adalah orang Kelantan sahaja. Mungkin orang Terengganu, mungkin orang KL, siapa pun boleh datang. Kami berhajat untuk buat satu program tertutup di sebuah hotel. Hotel tu kita dah hubungi, kita dah dapat dah rate apa semua. Program ini adalah satu hari bersama dengan saya. Pada hari start check-in dalam check-in tengah hari Sabtu, berakhir pada hari Ahad, check out pada hari Ahad. Bermula daripada selepas check-in, inilah Qiyam Ramadan, menghidupkan Ramadan yang Qiyamulai. Saya dah tegur ni bukan Qiyamulai, tapi dia orang tak ubah. Bukan Qiyamulai saja, saya dah tulis panjang itu, dia orang tak ubah lagi. Kan ni poster lama ni? Lama. Poster lama. Okey, macam ni lah lebih kurang. Okey. Subhanallah, program tu maksudnya kita akan bermalam dan kita akan sama-sama Qiyamulai. Bermula dengan selepas dah check-in apa semua, kita akan berkumpul di dewan yang kita tempah, dewan khas. Lepas tu kita akan sama-sama tadabbur, tadarus Al-Quran dan tadabbur. Selepas asar kita akan mulakan sesi pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Kita plan untuk dalam tempoh satu hari lebih kurang kita akan khatam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni tentang ilmu tasawuf berkaitan dengan hati, punca penyakit hati dan bagaimana merawatnya. Okey, buku tu tak tebal sangat, nipis saja kalau matan dia. Jadi insya-Allah boleh habis je dalam sepanjang tempoh daripada bermula lepas asar sampailah tengah hari sebelum check out. Jadi pada malamnya akan solat berjemaah tarawih. Saya lah jadi imam dengan tim. Lepas tu solat witir, kemudian mungkin selepas itu kita ada moreh, buka puasa buffet. Lepas itu kita akan bangun mungkin 4 pagi untuk Qiyamulai berjemaah bersama-sama. Okey, kita akan munajat, kita akan solat bersama-sama semuanya lah. Lepas itu solat subuh, lepas tu sahur, samalah di hotel juga. Lepas itu kalau tengok hotel ni Grand Riverview Kota Baru. Setakat ini tempat adalah Grand Riverview Kota Baru. Sebab banyak permintaan yang okey tak apa. Esoknya kita akan solat sunat tasbih. Kita akan buat solat sunat tasbih berjemaah dengan inilah grouping ni. Lepas tu sambungan pengajian kitab. Sebenarnya malam pun ada pengajian kitab sambungan. Lepas tu sambungan pengajian kitab, tapi dimulai dulu dengan tadarus. Sepanjang program ini juga kita jangkakan setiap orang akan habis 1 juzuk. Jadi kalau ada 30 orang bermaksud kita akan boleh khatam lah kalau tak cukup. Okey, program ni tujuan untuk mengumpul dana bagi Hijaz Islamic International School. Jadi dia ibarat macam ni sebenarnya.
bulan Ramadan tahun lepas kita buat majlis makan malam amal. Satu kerusi kita jual RM300. Ada yang jual RM1,000. Setiap hasil daripada jual kerusi majlis makan amal ni kita sumbangkan kepada Yayasan Al-Hijrah untuk pembangunan madrasah, masjid, macam-macam. Jadi kita nak tukar daripada program 3-4 jam buka puasa sama-sama je kepada program 1 hari. Program 1 hari. Jadi dia bukan buka puasa sama-sama saja. Solat tarawih sama-sama, qiyamul sama-sama, solat sunat tasbih, tadarus, bahkan kita akan buat pengajian berkitab. Itu nilai yang paling tinggi. So program 1 hari fully saya akan bersama dengan jemaah, bersama dengan tim. Jadi memang program ni agak eksklusif dan sumbangannya agak tinggi. Sebab costing jugalah di hotel dan sebagainya. Jadi program ini terhad dan terbuka kepada semua. Kita jangkakan 30 orang insya-Allah mudah-mudahan, dan setiap sumbangan melalui program ini, kehadiran anda ataupun ustazah saya tak dapat hadir tapi saya nak menyumbang sebab ini adalah Qiyam Ramadan, kita panggil Qiyam Ramadan amal. Kalau majlis makan malam amal untuk kutipan dana, kita buat Qiyam Ramadan, maksud menghidupkan Ramadan amal. Jadi tuan-puan siapa yang berminat, sebab kita akan ada 2 lokasi. Lokasi yang kedua iaitu di Sungai Petani di Kedah. Jadi program yang saya sebut di Kelantan ini 8 hingga 9 April, lagi 5 hari, dan di Kedah 15 hingga 16. So hujung minggu ni kalau siapa yang nak hadir, insya-Allah boleh sama-sama. Nombor telefon untuk dihubungi adalah 0115866203. 0115866203. Saya ulang lagi sekali. Nombor telefon ialah 0115866203. Okey. Nanti takut kena ni lah. Tak boleh baca sebenarnya dekat TikTok. Okey, tuan-puan boleh je cari mana-mana nombor telefon yang pernah menghubungi Ustazah Asma. Boleh tanya tentang program ni. Program ni macam kita test lah. Test, cuba. Tengoklah berapa orang. Kalau 10 orang ke atas, kita teruskan. Kalau 10 orang ke bawah, dia macam tak balik modal lah. Jadi kita mungkin batalkan. Jadi kita cuba buat program ni sempena bulan Ramadan. Qiyamul Qiyam Ramadan. Dia panggil Qiyam Ramadan. Sebab kita bukan Qiyamul je. Kita Qiyamun Nahar juga. Menghidupkan malam dan menghidupkan siang. Selama 24 jam program ini berlangsung. Dan kita akan habiskan 1 kitab. Jadi insya-Allah programnya adalah hujung minggu ni di Kelantan dan hujung minggu depan di Kedah. Sebab kebetulannya ada program di Kedah juga pada hari Sabtu, so kita buat hari Ahad. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf, moga bermanfaat perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah bertemu pada pagi besok dalam surah seterusnya. Jadi kita, Encik ada apa-apa? Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya-Allah, ada yang kata Ustazah jangan lupa 1 million. Sekarang 700k, alhamdulillah lagi 300k. Encik cepat tap encik. Kita akan berhenti bila 1 million di TikTok. Subhanallah, memang pejuang-pejuang TikTok ni kan, dia kata Ustazah, setiap hari kita kena target 1 million. Tek sana. Okey, masya-Allah. Jadi kita tutup dengan doa ya. Subhanallah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka ya Allah, waktu duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka, keagungan ini adalah keagunganmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan ini adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, dan segala kudrat ini adalah kudratmu. Wal ismata ismatuka, dan segala kesucian ini adalah kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu, ya Allah sekiranya rezeki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhirijuhu, sekiranya rezeki kami di dalam perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqaribu, sekiranya rezeki kami jauh maka dekatkanlah. Wa in kana haraman fatahiru, sekiranya jauh, sekiranya kotor, sekiranya haram maka gantikanlah yang halal dan sucikanlah ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayasiru, sekiranya rezeki itu sukar, sempit, payah maka permudahkanlah ya Allah.
Ya Allah, kami mohon kepadamu rezekikanlah kami menjadi hamba-Mu yang soleh, menjadi ibu bapa yang misali, menjadi pasangan yang soleh dan solehah saling melengkapi. Ya Allah, kurniakanlah buat kami ya Allah rezeki, pengampunan-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah, dan kurniakanlah kami rizki ya Allah, menjadi hamba-Mu yang taat kepada perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Rizkikanlah kami menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang membantu dan memperjuangkan agama ini ya Allah, yang menyumbang kepada agama ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikanlah kami ya Allah kurniaan syurga-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami syurga-Mu ya Allah, syurga Firdaus tanpa dihisap, tanpa diazab. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi penghuni syurga-Mu ya Allah. Begitu juga buat ibu bapa kami, pasangan, anak-anak, keluarga kami, zuriat, keturunan, adik-beradik semuanya Allah, dan buat sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami bersahabat di dunia kerana-Mu, dan bersahabat ini kekal sampai ke syurga ya Allah, dan bertemu dengan-Mu dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah rizki kesihatan, keringanan tubuh badan ya Allah, agar dengannya kami boleh melaksanakan amanah, tanggungjawab, dan juga dapat melakukan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu rizki harta benda ya Allah yang barakah, yang Engkau redha ya Allah. Sekiranya Engkau tidak redha ya Allah, jauhkanlah daripada rizki itu ya Allah. Jadikanlah rizki ya Allah di kalangan kami ada yang susah payah bekerja siang dan malam untuk menyara keluarga ya Allah, untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak pada hari ini ya Allah. Ya Allah, di sana ada ramai pekerja-pekerja yang bersusah payah kerja. Ada ramai majikan yang bersusah payah bekerja mencari rizki untuk dikongsi dengan staf-staf ya Allah. Maka permudahkanlah segala urusan hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, di sana ada ramai yang bekerja mencari rizki untuk berkongsi, untuk infak, untuk sedekah ya Allah. Maka bukakanlah ya Allah seluasnya, selapangnya. Alirkanlah rizki itu seperti mana air Zam-Zam yang tidak pernah putus mengalir ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang menantikan rizki jodoh ya Allah. Maka temukanlah dan satukanlah ya Allah mereka semuanya ya Allah dengan pasangan yang soleh dan solehah pada waktu yang dekat, pada waktu yang berkat, pada waktu yang tepat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah Akbar. Kita kena minta juga ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikanlah kami bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diri kami dengan hisab yang mudah ya Allah. Hisab yang mudah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Amin. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Sekarang di TikTok ada 900,000. Sikit lagi kita tunggu. Ada yang sedang berusaha keras tu. Saya tunggulah 1 million baru tutup. Sekarang yang hadir lebih kurang dalam 3,000 lebih. Semoga Ramadan yang masuk fasa kedua ini kita dapat meningkatkan. Walaupun ada dah hari menurun, kualiti ibadah, kuantiti pun kurang, maka kita boleh lagi untuk menaikkan semula. Naik turun. Subhanallah. Allahu Akbar. Terima kasih pada Puteri Aisyah, Fazilah Ibrahim, Aziza Jijot. Terima kasih kepada Noji, tap-tap kan, tudung scarf. Iman Sofia, Manjung Perak tak ada air, moga Allah permudahkan. Okey, tap-tap lagi, tudung scarf. Julie Syamil, terima kasih kepada DNZ, terima kasih kepada Puan Rogaya, Puan Fazila, Puan Normawati, semua ni. Terima kasih kepada Ayu Abdullah, terima kasih kepada Ina, ya, Nur Asmalia, terima kasih kepada Agliga, terima kasih kepada Muhammad Nur Akmal, ya, Awarus. Alhamdulillah dah 3 hari tak ada air. Allah, beratnya ujian, moga Allah ringankan. Gerobok Amra, sikit lagi Su. Alhamdulillah dah sampai dah 1 million. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Tahniah kepada para pejuang untuk like supaya engagement kita kuat juga di TikTok dan jadi satu platform media dakwah yang kukuh. Ada impact dia tu. Jadi siapa yang faham why, bukan sebab suka-suka, no, bukan suka-suka. Jadi ada sebab kita nak sampai target tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih Bella, terima kasih semua.
I love you all so much. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.